berdasarkan kepada perkembangan mutaakhir dalam siri-siri lontaran pemikiran destruktif yang nak merosakkan keharmonian negara kita, ialah kenyataan ahli parlimen Beruas Perak yang mengungkapkan perlu kerajaan perlu melantik yang dikatakan pakar. Bila puak DAP ni ada pakar ni, saudara terhormat? Bila ada ni? Itu nak kena tanya mereka balik. Pakar bukan Islam membantu jawatankuasa mengkaji kompetensi DUN. Jadi seperti mana rakan sebut tadi, dia sebenarnya perkataan ini sudah menghina anggota, menghina agama, menghina sultan sebagai ketua agama. Ini kita kena jelas dalam pemikiran kita. Ini satu statement yang amat provokatif, yang bersifat destruktif, nak merosakkan keharmonian. Kita tidak pernah, umat Islam tidak pernah mencadangkan supaya jawatankuasa yang di Pulau Pinang tu ada esko untuk bukan Islam. Kita tidak minta umat Islam Pulau Pinang dan orang Pulau Pinang, tak tahu lah daripada minta supaya duduk di dalam jawatankuasa tersebut. Tak ada. Jadi saudara rahmat, ini dah saya kata tadi, siri-siri provokasi oleh partai DAP di dalam siri-siri untuk memberi satu gambaran bahawa orang Islam ini tidak ada kemampuan untuk melaksanakan agama mereka sendiri. Ini mesej mereka. Baik, apa siri-siri dia? Dia nak memuakkan satu maknanya seorang caling. Dia nak memuakkan bahawa partai Islam itu adalah Taliban. Dia tak tahu siapa Taliban tu. Ini mereka ini memang Quran dah sebut dah, dalam hati depa ni memusuhi agenda Islam. Agenda Islam terlebih baik. Wa ma tufi sudur akbar. Besar dalam hati depa. Ini kena jelas. Apalagi lontaran provokatif daripada partai DAP banyak. Lim Guan Eng, bapaknya Lim Kit Siang. Saya tidak mau ulang di sini. Semua orang tahu. Lontaran yang tidak sepat. Tetapi inilah hasrat wama, apa yang ada di dalam hati mereka lebih besar lagi daripada apa yang mereka ungkap. Soal Perdana Menteri, ini benda mereka bukan tidak tahu. Mereka ni bukan tidak tahu. Ini adalah amat sensitif kepada umat Islam dan bangsa Melayu. Tapi sengaja dia lontar nak tengok apa reaksi, respons daripada orang Melayu dan orang Islam. Dan responnya cukup cantik. Tapi tidak cukup cantik. Walaupun sudah cantik, tapi tidak cukup. Mereka ini bukan orang tidak berpendidikan. Kalau tak silap saya, Ngeh ni graduan law daripada Universiti Melayu, kalau tak silap saya. Ya, bukan orang dari segi akademiknya ya. Apa nama? Ada kelulusan akademik, tapi sengaja dilontar. Tetapi saya nak pendekkan, saudara terhormat, lontaran DAP umumnya kepada isu-isu sensitif yang bercanggah dengan perlembagaan, yang bercanggah dengan budaya setempat Malaysia Melayu, mempunyai sejarah yang panjang. Dalam isu sebagai contoh yang kita ada sidang ini hari mengenai menggubal undang-undang syiah, saudara boleh kena ingat balik bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengungkapkan lama dulu bahawa orang bukan Islam mempunyai ini bukan saya kata, dia puan ni kata. Ini adalah sebagai satu, kata orang luluk, kata orang Melayu, pepatah Melayu, lulus jarum. Mereka ini sudah memugar Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu. Walaupun sekarang dia tarik balik tu tak tahulah, kita tak tahu ikhlas tak ikhlas, sebab kita tahu dalam perut dia kan bahawa dia tarik balik pun dia katakan itu hak sultan. Tapi kena faham bagaimana istiqamahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam melontar pemikiran-pemikiran yang bercanggah dengan budaya orang Melayu Islam setempat. Ini sudah tengok. Sudah kena study tengok. Kena faham lontaran-lontaran. Sebab itu, saudara kita
saudara dapat kita perhatikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu dimanipulasi untuk memberi justifikasi kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama. Dan paling baru, walaupun ini kata orang sudah selesai tentang isu yang Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim Perantui 10 ke PMS ke XPM tu saya tak pasti apa nama ini, kalau saya salah tolong betulkan PMS ke XPM ni saya tak pasti tu, InsyaAllah XPM lah, XPM kan. Baik, melontar perkara-perkara, kalau saudara tengok ucapan-ucapan dia konsisten, istiqamah untuk memanipulasi ayat Al-Quran bighairi ilmin, tanpa ilmu. Kemudian disokong pula oleh yang sokol ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sokol ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini satu masalah besar kepada PFX dan kerajaan yang disebut kerajaan bandar ni. Dia menggunakan lagi Islam hadir dengan aroma Islam untuk memberi justifikasi kepada perkara-perkara yang diperjuangkan, dilontarkan oleh DAP sepanjang masa. Banyak contoh-contoh yang kita boleh tunjuk tadi. Hotli dah sebut dah tadi, saya tak mahu dah ulang perkara yang semakin. Kemudian kita kena ingatlah sejarah lontaran oleh si ahli parlimen Buruas ini, saya percaya adalah ekoran daripada sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu orang bukan Islam boleh juga campur tangan dalam menggubal undang-undang berkaitan dengan orang Islam. Itu satu. Yang kedua, mengenai agenda mereka. Mereka konsisten dengan agenda mereka. Tetapi sebahagian partai politik Melayu sudah hilang, sudah tenggelam, sudah hilang punca, sudah tenggelam di dalam retorik DAP. Agenda Melayu mana dia? Sudah tidak diperjuangkan oleh UMNO, partai UMNO. Kita percaya sebagian besar ataupun semua, sebagian besar ahli UMNO itu mencintakan kepada perjuangan asal mereka, tapi dia sudah dipesongkan oleh beberapa orang pemimpin atasan mereka. Bukan UMNO ya, pemimpin atasan mereka yang entah kenapa Allah saja yang memutus. Tapi kita pun juga boleh buat analisis, tapi bukan forum ini ya. Kemudian selain daripada itu iaitu gabungan NGO Islam ni juga menyarankan supaya nombor 9 memindah perlembagaan persekutuan. Jadual Senarai 1 ya. Baik. Poin yang kita nak sebut bahawa perlembagaan persekutuan tanah Melayu dan juga Malaysia dan juga negeri-negeri mesti digubal dibaik bukan dibaik boleh ya, istilahnya ditingkatkan lagi, ditambah mana yang perlu berdasarkan kepada geopolitik semasa. Mesti diubah berdasarkan geopolitik dan demokrasi semasa, dan berdasarkan pada pemikiran liberalisme dan pluralisme agama yang sekarang semakin menjalar. Sekarang pemikiran liberal dan pluralisme ini menjalar. Bagaimana IAIS, saya ulang semula, IAIS menjemput orang-orang yang ternyata mereka ini bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan saya ulang, semua kita tahu bagaimana kerajaan Madani ini melantik, mengajak, memilih Ziauddin Sadar yang dikatakan pakar Islam duduk dalam institusi penting negara. Tuan-tuan boleh cari tengok Ziauddin Sadar, bukunya Islam Tanpa Syariat, diharamkan oleh JAKIM, tetapi dia ini dibawa oleh Perdana Menteri, sudah tentu dengan pengetahuan Perdana Menteri, duduk di ISIS, bukan ISIS Iraq tu, ISIS ini. Ini apa maknanya? Jadi sebab itu DAP dapat melihat benar-benar ni bagaimana liberalisme pemikiran yang dibawa terus menerus oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ini menyebabkan mereka berani memberi apa. Mereka bukan tak tahu ini isu sensitif, tapi dia nak lontar sebab dia pasti bahawa akan ada orang yang tidak akan menyerang mereka secara secara keras, sekadar ya kita ikut tuanku kata apa. Ya betul. Kalau dulu saya ulang, kalau dulu dia tidak akan kata begitu. Pasti dia akan lawan habis-habisan. Cukup sekarang pertama. Allah Allah.